So soalan 1 ni boleh, kalau masih confused, kamu just refer buku lah. Okey, yang ni susunan dia memang ada beza lah. Kemudian kamu tengok balik lah perkara-perkara yang berkaitan dengan bab 1 lah. Dia ada beberapa lagi lah. Yang ni salah satu dan segitiga Pascal. Okey, kemudian tandakan right. Okey, yang ni kamu kena, memanglah senang kan soalan ni kan, tanda right pangkal je kan. Okey, tapi kalau ikutnya kamu tetap kena buat secara manual juga, secara kembangan. Okey, ada tak nak tanya soalan untuk A sehingga D? Tak, cikgu. Semua betul? Kalau betul terus pergi, saya nak pergi ke soalan seterusnya. Okey, cikgu. Mungkin lah. Yang ni saya ulang saya ulang langkah lah nah, step dia. Okey. First kali kamu darabkan dulu simbol. Okey, yang kedua you darabkan nombor. And then yang 3 huruf. Okey, kemudian yang keempat susun ikut sebutan serupa. Okey, saya ambil contoh satu lah nah. Okey, katakanlah saya buat soalan A. Okey, X tambah 2 kurungan X tolak 3. Okey, kalau hari tu saya ajar kamu guna anak panah. Kan? Okey, darab kat sini, darab sini, darab sini. So ada 4 anak panah, maknanya kamu kena darab 4 kali. Dia punya teknik dia lah 4 kali. So anak panah yang pertama kita decide yang ni. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, nak darab follow yang ini. Okey, so contoh kat sini X darab dengan X. Kita tengok dulu, kita pergi ke kurungan yang kedua lah dulu lah. Okey, yang kedua ni kita akan darab dulu dengan X. Okey, makna dia kita akan ambil yang depan ni, darabkan dengan hijau ni. Yang ni darabkan dengan sini. Sorry. Yang ni, okey, lepas tu yang ni ke setengah dari sini tu. So, dia akan jadi X darab X, X kuasa 2. Kemudian, yang kedua, X darab dengan negatif 3. Berapa? Yes. Negatif 3 X. Okey, kemudian yang ketiga, yang ni pula. So, apa dia? Positif 2X. Yeah, positif 2X. Okey, the last kali. Yang last kali? Negatif 6. Okey, negatif 6. Macam tu je. Nah, kamu follow kamu punya step kat atas. Okey. Maksudnya kalau ada simbol, okey, contoh yang inilah ni. Positif, negatif. Kan? Saya ambil yang ni. Okay. Positif darab negatif, negatif. 2 darab dengan 3, 6. Okay, kalau tak ada nombor, tak ada. Kalau tak ada huruf, kat sini je lah. Kalau yang sini dengan yang ni, okey, dia akan jadi positif, positif, positif. 2 darab berapa ni? 1 kan? Dapat 2. Kemudian huruf yang ada antara sini dengan yang ni ialah huruf X saja. Macam tu. So selepas selesai kembangkan, kamu bukan jawapan akhir lah nah. Kamu kena selesai dulu ikut sebutan serupa. So kalau kat sini X kuasa 2. Okey, yang ni sebutan serupa. So kalau confused, ambil kalkulator pun boleh lah. Tapi kalau kamu dah biasa dengan integer, terus boleh dapat jawapan negatif 1X tolak 6. Kan? Okey, tapi yang ni kamu tak boleh tulis sebagai jawapan akhir, kamu kena tulis macam ni. Apa beza dia? Kat sini dengan sini kan ada beza kan? Dekat sini 1, kat sini saya tak tulis 1. So jawapan akhir kita di sini. Yang ni sahaja. Nah, jawapan dia. Kalau kat sini masih lagi bukan jawapan akhir. Sebab negatif 1 darab X kita akan dapat negatif X. Kamu kena selesaikan dulu. Kalau kamu tinggal yang ni sebagai jawapan akhir, maknanya kamu tak dapat markah. Jelas, saya ulang balik. Okey, tu. So, sama. Betul lah. Okey, kalau tak mahir lagi, tolong bagi mahir lah sebab yang ni penggunaan dia ni sangat banyak. Nah, nanti untuk topik-topik seterusnya, okey, sangat banyak penggunaan dia. Kalau saya akan follow step
yang anak panah ni. Nah, yang ni walaupun kita nampak macam ni, tapi kalau kamu biasa dia jadi mudah balik. Okey, dah cekap nanti kamu tak perlu letak anak panah pun. Nah, tak perlu nak letak anak panah. So kamu boleh direct sendiri je. Sini, pergi sini. Dah kamu dah tahu dia punya step dia. Nah, okey, itu saja. Okey, soalan 3. Buat saya makan. CD kat mana? Sini. CD. Okey, CD tu dia juga boleh ditulis sebagai COD. COD. Dia juga boleh dia juga boleh ditulis sebagai DOC. Tu adalah garis. Nah, dia nak tulis CD boleh, nak tulis DC boleh. Ni saja jelas saya maklumkan kamu. Nah. Okey. Maknanya kalau kita nak bagi tahu nama garis, ambillah titik hujung dengan hujung. Senang. Kan? Nak sebut kosong D pun boleh juga. Tak masalah. Okey, garis CD ialah diameter, titik O pusat, rantau FGH. Okey, rantau. Rantau tembereng minor. Okey, kemudian garis AB, yang tu perentas. Dia buat panjang, tak ada masalah lah. Ni perentas kamu. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tembereng tak ada tembereng? Kalau masih tak tahu, kamu boleh je refer buku teks tajuk apa? Bulatan kan? Pasal ada orang confuse bahagian bulatan ni. Dia selalu juga tanya tau dekat soalan. Sekejap, saya nampak. Bulatan ni, kamu nak belajar sampai tingkatan 5 lah. Okey, nanti ada pengiraan kan isi padu apa semualah, luas. Okey, kena tahu lah semua ni. Okey, ni tembereng lah, minor dengan major. Tembereng ni maksudnya rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan perentas. Makna dia ni lengkok, yang ni perentas. Jadi tembereng minor ni adalah rantau lah, orang cakap kawasan berlorek. Kalau minor kawasan berlorek yang kecil, kalau major yang besar. Yang major yang besar. Dia adalah rantau. Rantau. Rantau tu maksudnya istilah mudah luas lah. Okey, bila dia dipisahkan dengan perentas, contoh perentas yang warna biru ni, makna dia terbahagi kepada 2 bahagian lah. Kecil dengan besar kan. Kecil minor, besar major. So ingat balik lah, jangan salah faham lah. Tembereng. Okey, kemudian satu lagi sektor. Kalau sektor lain pula. Kalau kita tengok balik tembereng dengan sektor ni hampir sama, dia adalah rantau juga. Cuma perbezaan dia ialah kalau tembereng dia punya clue dia adalah perentas. Kalau sektor dia punya clue dia ialah pusat. Tu ada beza lah. Mana-mana yang masih tak faham ataupun kopi balik, tengok balik bagi faham. Okey, itu saja lah perentas. Okey, perentas ni banyak lah kat sini pun perentas juga. Perentas ni dia tak sambung ataupun dia tak melalui pusat. Dia tak masuk pusat lah. Okey. So yang ni pula dah jam 4. Okey, boleh buat temakan. Ni tajuk apa? Tajuk apa ni? Isi padu. Bentuk 3 dimensi dia. Okey, soalan ni dia bagi langkah kerja. Okey, bila dia bagi langkah kerja, kamu just follow sajalah. Tapi kalau dia tak bagi je langkah kerja, kamu buatlah ikut kemahiran yang kamu boleh kan, satu persatu. Okey, cuma kalau dia bagi langkah kerja, kamu kena follow lah juga nah. Okey, tapi kalau saya buat dulu langkah kerja saya sendiri, nanti saya akan masukkan. Okey, untuk kes ni dia nak isi padu ada beza kan tajuk ni. Kita juga belajar berkenaan dengan isi padu kan, bentangan kan, lepas tu luas permukaan.
Topik ni, topik bab 6 tak silap saya. Kita cover 3 subtopik dia tu bentangan, isi padu dan juga luas permukaan. Tiga-tiga ni semua penting Okey, so kat sini saya tak mau pergi lanjut lah Ni rumus dia. Okey, saya boleh explore dah itu kan dalam topik tu. Rumus ni dia bagi, cuma kita nak tahu teknik guna lah. Okey, isi padu kun. Okey, dia ambil apa dia? Ni 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Luas tapak ni kalau kun dia ialah bentuk apa tu? Bujur ke bulatan? Luas tapak kita bentuk bulatan. So bulatan ialah pi j kuasa 2. Betul tak? Ni tajuk bulatan dia gabung kan? Ni. Lepas tu kita darab dengan tinggi. Tinggi adalah daripada puncak kun. Okey, puncak dia dekat sini. Secara tegak lah kan? Okey, turun ke bawah ni. So ini nama dia tinggi. Sudut kat sini 90 darjah. Tinggi ni juga kadang-kadang dia letak dekat sini lah. Dia tak tulis dekat sini. Ikut jenis soalan lah. Kebanyakan kadang-kadang letak kat tepi ni. Tapi kamu kena faham maksud tinggi lah. Okey, so tu formula dia. Okey. Kemudian bila ada formula, masuk je lah Okey, yang langkah ni ialah yang ni dia bagi rumus. Okey, yang langkah kedua ni apa dia? Dia masukkan dia punya dululah rumus dengan pemboleh ubah. Jadi tinggi ni kita letak sebagai T. Okey, tinggi ataupun kamu nak guna huruf lain pun boleh ataupun nak guna H pun boleh, ikutlah kesesuaian. Ada nak ganti huruf Y ke tak kisahlah. Tapi biasa kalau dah tinggi kita guna T lah ataupun huruf H. Pilihlah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, kemudian next baru kita masukkan nilai. So nilai ni kamu just ambil ke atas lah. Okey, kena ingat soalan ni dia selalu akan tanya bagi ada kaitan lah. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk diameter. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk jari. Okey, kalau macam ni dia bagi terus jari. Kalau dia bagi terus jari terus guna. Tapi kalau dia bagi dalam diameter, kamu kena divide 2 dululah, bagikan 2 untuk dapatkan jari. Sebab rumus kita guna jari. Follow rumus lah. Tapi kebanyakan soalan ni lah kalau saya lah, memang saya akan guna jari. Okey, so ganti masuk jari kita. Okey, 9. So 9 kuasa 2, tinggi kita ialah 14. Okey, so tekan kalkulator. Tengok balik kesesuaian yang diberilah kan. Contoh kalau kat sini 1/3 sini, makna dia kotak ni adalah hasil darab kat sini. So ambil kalkulator saja. Yang ni langkah kerja sebab dia bagi, kita follow lah. Tapi kalau dia tak bagi, kamu boleh je tekan kalkulator terus daripada sini ke jawapan akhir. Kalau langkah kerja sendiri. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? So saya harap bila tak ada. Okey, so saya harap bila kita discuss soalan-soalan macam ni, kamu akan nampak lah. Ni semua pattern soalan PT3 P3. Okey, soalan 5 tajuk apa ni? Tengok tapak ni apa dia? Berkaitan dengan tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Nampak tak? Ada paksi Y lah, paksi X. Tajuk apa? Ingat tak tajuk dia? Famous tajuk ni. Sampai tingkatan 5. Tajuk apa? Afiq. Ingat tak tajuk apa ni? Tak ingat? Tak ada respon? Kabila, tajuk apa ni? Cikgu, koordinat. Okey, sudah. Okey, thank you. Koordinat. Koordinat. Tak silap cikgu daripada sekolah rendah. Kamu dah belajar kan? Koordinat betul tak? Ya. Tapi kalau sekolah rendah selesai basic je lah kan? Jadi koordinat lah. Tapi penting ialah nak baca titik. Okey, baca titik koordinat. Lepas tu kita nak plot titik. Kena tahu lah semua ni lah. Okey, baca titik. Kita guna yang ni umum lah. X, Y. X ni makna dia kita baca dulu nilai daripada paksi X. Kemudian baru Y. Tak boleh terbalik lah. Yang ni dia punya peraturan dia lah. Okey, contoh
dekat sini saya bincang sikit lah. Okey, contoh kalau titik K, apakah koordinat dia? Tak nampak saya zoom. Okey, apakah koordinat titik K? Nampak tak? Boleh tak macam K? Apa dia? Saya zoom. Apa dia? Tengok K. So apa dia? Tak nampak, saya zoom lagi. Titik K di sini. Okey, Afi kata 45. Okey, 45. Nah, 45. Ada beza lah, mesti 45. Tapi kalau kamu sebut 54 boleh tak? Tak, cikgu. Tak boleh. Walaupun sama kan? Kita tengok macam sama dia punya nombor dia, tapi tak boleh lah. Kena betul-betul lah. Okey, titik P. Saja kita nak main teka-teka sikit. Titik P ni silibus form darjah 6. Bukan ni kan, darjah 6. Okey, titik P dekat sini. Berada di paksi Y. Di atas paksi Y. 0, -4. Okey, good. 0, -4. Okey. Yang ni saya nak sentuh sikit lah. P ni, dia berada di paksi di atas. Di atas paksi Y. Makanya paksi Y ialah -4. Jadi bila dia berada di atas paksi, maksudnya nilai X dia ialah sifar lah. Tu kena faham lah. Okey, itu sajalah untuk titik tu. Okey, yang ni, okey, dia tanya soalan lebih kurang macam kita discuss tadi. Okey, koordinat K, dia bagi 45 ataupun 54. Okey, dia bagi dua jawapan ni sebenarnya. Dua-dua. Kalau di antara kamu yang masih lagi confused, macam mana nak jawab? Kan? Nombor sama je. So, kena berhati-hati ataupun kena ingat balik lah mesti X, Y. Okey, untuk K 45. Okey, untuk L dia kata apa? Terletak 3 unit di bawah paksi X. Betul tak? Titik L berada 3 unit di bawah paksi X. 3 unit di bawah paksi X. Okey, betul ke salah? Salah, cikgu. Salah kan? Dia berada, yang ni salah. Okey. Terletak 6 unit di kanan paksi Y. Betul kan? Yang bawah ni betul. So di kanan paksi Y ni paksi Y. Dia terletak 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu lah. Okey, 6 unit lah. Kita guna dia punya unit dia ialah unit lah. Kalau kita timbang berat kita guna kg kan. Tapi dalam koordinat ni ataupun kita ukur panjang suatu benda kita guna cm, meter kan. Tapi untuk koordinat, okey, satah apa nama ni? Satah ke atas ni kita guna unit lah. Jadi satu kotak tu kita tak panggil lah satu petak ataupun satu kotak. Kita sebut satu unit. Okey, so yang L ialah yang kedua. Okey, terletak 6 unit di kanan paksi Y. Yang ni dia explain secara dalam bentuk ayat. Tapi kalau dalam bentuk koordinat kita boleh explain sebagai titik koordinat dia lah. Jadi berapa titik koordinat L? 6, -2. Betul kan? L ialah 6, -2. Dia ada dua teknik kan. Ni salah satu dia. Saya skala biasa yang ni lah. Kadang-kadang dia bagi juga dalam bentuk ayat bahasa Melayu. Ayat dalam bentuk ayat lah penyataan. Okey lah. KM. Titik tengah bagi K dan koordinat 0, 0. M ialah titik tengah bagi K dan koordinat 0, 1. Okey, jawapan dia yang bawah tu. M ialah titik tengah. Yang ni berkaitan dengan titik tengah. Titik tengah antara K dengan mana? Okey, kita kena check dululah. K dengan 0, 0. Okey, kalau ni saya buat garis. Buat macam tu. Logik tak? M ialah titik tengah. Tak. Bukan kan? Lagipun M tu tak berada di atas garis yang warna merah tu. Kalau titik tengah dia mesti ada di tengah-tengah dan di atas garis. Okay, so confirm lah jawapan dia B kan? Okay, tak apa, kita tengok balik K dengan 01.
Okay, saya buat K dengan 01. 01 di sini. 01 di sini. Sini adalah 0. Ni penting baca koordinat kan. 01. 01 dengan K. So M adalah titik tengah. Okey. Kemudian N pula berada 4 unit di kanan paksi Y, berada 2 unit di bawah paksi X. So kita tengok N. Okey, 2 unit di bawah paksi. Ni paksi apa? Paksi X. So paksi X. Yang bawah lah nah. Okey, senang je ini. Yang ni adalah contoh lah bahagian A. So bahagian A kadang-kadang dia bagi tahu berapa markah. Ni dia kata bahagian B. Kadang-kadang dia masuk jugalah A dengan B kan. Konsep yang ringkas. Okey, dekat A dengan B, please tolonglah nah. Tolong kamu cek balik lah apa yang kamu belajar lah daripada topik tingkatan 1 sampailah tingkatan 2. Sebab dia akan tanya soalan-soalan macam ni, dan kalau betul kamu boleh faham, sebenarnya mudah sangat kamu skor markah. Bayangkan kamu tanda, ni contohnya 4 markah sebab ada 4. Kalau orang biasa, saya rasa dalam 4 markah ni, kalau kamu betul-betul mahir, confirm kamu akan dapat markah. Sebab soalan dia sangat senang. Berbeza dengan bahagian C. Kalau kamu tengok bahagian C kan, ni bahagian C. Nak dapat 3 markah. Kalau nampak jalan kerja di sini pendek lah. Tapi cuba bayangkan. Kalau kamu tak dapat idea ataupun tak ingat apa-apa lagi rumus yang berkaitan kan. Memang susah nak dapat 3. Bayangkan. Ni nak dapat 4 markah. Ni nampak je jalan kerja pendek, tapi kalau tak faham konsep memang tak dapat. Dia macam tu. So yang nak bantu kamu lulus ialah bahagian A dengan bahagian B. Untuk lulus untuk lulus A dengan B tu dah lulus dah. Nak kata lulus tu taklah, menghampiri lah kan. Tapi nak dapat A ataupun nak cemerlang, confirm bahagian C kamu kena betul semua. Tapi saya suka bahagian C lagi. Bahagian C tu barulah betul-betul matematik. Sebab dia betul-betul menekankan pengiraan dengan langkah kerja satu persatu, dan bahagian C juga ada kebat lah kat situ semua. Soalan-soalan yang orang cakap apa? Aras sederhana tinggi lah di bahagian C. Jadi C ni kalau kamu tak biasa buat latihan, tak biasa buat latihan, jarang buat latihan, memang tak dapat jawab. Tu je saya beritahu. Memang tak akan dapat jawab. Masalah dia memang tak akan dapat jawab. Okey. Untuk yang ni saya rasa banyak juga kan. Okey. Yang ni habis lagi ni, yang bahagian C. Kamu buat habis dah? Kalau tak habis, kita sambung esok. Kan macam mana? Ataupun saya pergi dulu soalan 1. Pergi soalan 1 cikgu. Atau 1 dan 2 kan macam mana? Tapi saya tak pergi semualah. Sebab dia skip ni. Dia tak apa-apa susun ikut turutan. Okey, tak apalah. Okey, soalan C. Okey. Ni salah satu bentuk-bentuk soalan C. Tapi kalau saya suka buat bahagian C . Bila buat bahagian C, automatik kamu faham sendiri bahagian A dengan B sebenarnya. Okey. Soalan untuk kamu nanti kamu akan ada dua bahasa. Bahasa Melayu di atas, bahasa Inggeris di bawah. Okey. Kemudian kebanyakan soalan bahagian C, dia akan bagi diagram. Gambar rajah. Kan? Bila baca soalan, kena baca sekali. Baca soalan satu ayat tu maksudnya satu ayat, lepas tu jumpa titik. Berkisar, tengok gambar rajah. Okey. Kadang-kadang dekat ayat dia lain, dekat gambar rajah tak lengkap ataupun sebaliknya. Kena matchkan lah, kena kaitkan. Okey, baca sampai habis, lepas tu ikut maklumat yang dia bagi ni. Okey, saya suka soalan macam ni sebab seronoknya sebab dia ada gambar rajah. Jadi senang lah. Kan? Okey, Encik Arif, ada tak siapa yang dapat jawapan A?
Ya, ni saya bincang jawapan dia. A 2Q kurungan P tolak 2. Ni saja pun tak apa. Ataupun mungkin dia ada bagi tahu soalan macam mana. Dia nak keluasan je kan. Mungkin kamu jawab ni sebagai jawapan akhir pun diterima lah. Ada tak jawapan macam ni? Ikhlas. Dapat tak? Ada tak yang dapat macam ni? Kalau kita tengok jawapan dia tak lengkap kan. Maksud saya tak lengkap tu maksudnya kita tak, kalau ni kita tak dapat nilai lah dalam bentuk nilai kan, dalam bentuk contohnya mungkin 50 meter kuasa 2 ke tak. Okey, Afiq apa ni? 2PQ tolak. Okey, betul Afiq. Macam Afiq tadi dia jawab Afiq kata ada lagi sikit kan, tak apa. Okey, macam Afiq tadi dia jawab berapa tadi? 2QP tolak 4Q. Okey, boleh ke tak? Agak-agak betul ke salah? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh cikgu. Okey, siapa Tanus kata tak boleh. Okey, Winisri boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Siapa lagi kata boleh? Siapa kata tak boleh? Penting ni bukan saya saja tanya. Boleh ke tak boleh? Tengok macam sama ke tak sama? Nampak tak sama, tapi boleh ke tak boleh? Tanus Tak kata sama, boleh. Tak sama. So tak boleh lah, Suria. Boleh cikgu. Boleh. Okey, saya bagi tahu jawapan boleh. Siapa yang kata tak boleh, kamu kena buka silibus ungkapan algebra tingkatan 1. Ulang kaji balik. Ataupun tak mau ulang kaji, buka saja YouTube, type tajuk ungkapan algebra. Okay. And then kamu dengarlah. Ambil video yang ringkas-ringkas tu. Penting ni kat sini dah. Okay, jawapan dia boleh. Okay, tapi bersyarat. Ni saya nak bincang yang mana boleh tak boleh Okay, saya ambil yang ni dulu sebagai jawapan. Okay, macam Afiq jawab sini. Okay, tak ada masalah lah. Sebab dia cuma beza dia tulis Q dengan P. Okay, diterima. Okay, tapi kebiasaannya Afiq kita tulis huruf ikut abjad ABC lah. Kita tulis P dulu, diikuti dengan Q. Tapi kalau nak tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay saja. Okay, kemudian macam Afiq dia dapat 2 QP ni sebab dia darat sini ni. Sebab dia jumpa Q dengan P. Dia tulis Q dulu. Boleh tak ada masalah. Okay, kemudian okay, darat masuk sini. Yang ni maksudnya yang ni kamu kena buat. Ni silap bincang habis ni. Macam tu. Kita buat dalam kurungan ni dulu. Okay, hasil darat dia. Okay. So yang ni kamu akan dapat kat sini. Sini. Okay, saya tak colorkan. Okay. So apa beza dia? Kita buat dalam kurungan dulu kan? Kita buat dalam kurungan. Okay, selesai dalam kurungan. Jadi 2Q darat dengan P, jadi 2PQ lah. 2Q darat 2, 4Q. Okay, so Afiq tulis macam ni pun boleh diterima. Okay, kemudian yang ni dia faktor kan. Kita juga belajar pemfakturan. Okay, pemfakturan. Yang ni bawah tajuk pemfakturan. Kalau tak berapa mahir lagi lah kan. Sini nak pergi ke sini ni pemfakturan. Okay, boleh juga kalau kamu nak study sendirilah kan. Nak tengok santai-santai boleh pergi kat YouTube. Type tajuk pemfakturan. Dalam bab yang sama juga. Yang ni tingkatan 2. Okay, kita belajar tu. Okay, pemfakturan. Kita nak faktor ni. Okay, kita tengok macam ni. Ni 2 dengan 4. 2 dengan 4, kita tengok balik 2. 2 boleh darat. Macam ni lah fikir, mudah kan. 2 darat 1 dapat 2. 2 darat 2 dapat 4. Jadi kita ambil 2 ni buat keluar. Okay. Kemudian huruf yang sama ialah huruf Q. Jadi kita keluarkan Q dulu. Jadi keluarkan 2Q. Lepas kurungan. Macam mana nak dapatkan 2P ni? Darat dengan P lah. Susun sini. Lepas tu tolak. Sini dah ada Q dah.
Sini 2, maksudnya 2 mesti darab dengan 2 untuk dapatkan 4. Kalau confused, darab balik masuk kurungan untuk semak jawapan kembangan. Ni detail tau kalau tajuk ni, pemfakturan ni pun makan masa dia banyak pula step dah. Yang ni yang asas. Nah, kalau kamu nak explore lebih lagi, santai-santai tu, try lah. Dia kena buat latihan juga ni. Pemfakturan ni. Hari ni, contoh hari ni kamu decide nak study pemfakturan. Buat je lah pemfakturan. Kan? Pemfakturan ni, yang ni yang basic. So boleh tengok balik lah. Dia ada guna, kalau kamu ingat sifir, kan, kamu tengok 2 dengan 4 ni, saya guna sifir sebenarnya. Okey, 2 dengan 4 ni dia duduk dalam sifir mana? Dia mesti ada dalam sifir 2 dengan sifir 4. Tapi kita pilih sifir yang rendah lah. Jangan ambil sifir 4, kita ambil sifir yang rendah. Okey, jadi 2 dengan 4 ni ada dalam sifir 2 dengan sifir 4. Nak pilih yang mana? Pilih yang kecil. So sifir 2. So kalau 2. Huruf ni senang. Tengok je kalau sama, kalau macam kat sini, sama kan? Huruf yang sama ialah Q. Jadi kita bawa keluar Q. Lepas tu dah habis dah kamu tengok huruf yang sama tersebut, kamu terus letak kurungan. Buat kurungan. Bila buat kurungan ni, kamu fikir 2Q darab dengan berapa? Dapat 2PQ. Ataupun kita teknik macam ni lah. 2 dengan sama, Q ni sama. So yang tak ada lagi ialah huruf P. Macam tu. Lepas tu tolak, Q dah ada, 2, nak jadi 4 mestilah darab dengan 2. Macam tu. Okey, kemudian yang ni juga saya nak share. Ni, kita juga boleh tulis sebagai negatif 4Q tambah 2PQ. So, yang membezakan dia ialah kita tulis dulu yang ni di bahagian depan. Tapi bila kita nak tulis bahagian depan, makna dia kamu kena angkat sekali ni simbol tolak ni. Bawa ke depan. So dia bila duduk depan dia akan jadi negatif. Simbol negatif lah. Tapi kalau duduk kat sini dia jadi operasi tolak. Tapi bila kita nak tukar kedudukan, kamu kena bawa sekali dengan simbol dia. Contoh kalau kat sini 2 kan. Kat depan ni apa dia? Tambah lah. Jadi bila kita nak ubah kedudukan, kita kena tulis. Padahal masa dia duduk kat depan dia tak tulis. Kan? Kalau negatif kena tulis lah. Tapi kalau positif kita tak perlu tulis. So kamu kena faham. Ni adalah salah satulah, maksudnya nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis macam ni pun boleh. Tapi yang penting simbol. Tukar tempat lah kita katakan. Kita tukar tempat. Yang pentingnya ialah simbol. Simbol tak boleh ubah. Mesti sama. Kalau persamaan linear lain pula. Kena beza lah. Pasal selalunya orang confuse lah. Ungkapan faham, saya pergi tajuk persamaan linear pula, awak dah tukar. Yang tu persamaan linear sebab kat sini pun ada huruf juga. Jadi bila dia lompat dia punya simbol ni, contoh sini nak pergi ke sini, baru dia tukar simbol. Itu untuk kes persamaan linear. Tak apa, nanti saya akan discuss lagi lah untuk ungkapan algebra dengan persamaan linear dalam satu kelas supaya kamu nampak perbezaan dia. Yang tu saya akan gabung sekali. Sebab bila buat asing, ada orang faham. Lagi dia jadi tak faham. Selalu berlaku lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey, tadi saya bincang jawapan dulu tau. Okey, kita patah balik. Macam mana kita nak dapat atas ni? Okey. Okey. So Encik Arif membina sebuah kolam berbentuk segi empat tepat dengan lebar 2Q dan panjang P seperti gambar rajah. Okey, baca sampai kat titik kat sini, stop. Lepas tu tengok, okey segi empat tepat. Okey, dia sebut lebar 2Q. Okey, nampak? Okey, ni lebar. Panjang P. Mana dia panjang? Sini. Macam itulah teknik membaca soalan. Lepas tu beliau juga membina sebuah jambatan mini di atas kolam itu. Mana jambatan mini? Kalau kita tengok kat sini yang kelabu lah jambatan dia. Okey, soalan tanya, hitung keluasan kolam yang tidak dilitupi oleh jambatan ini. Maksudnya
Maksudnya ni kolam. Kalau kita tengok daripada pandangan atas, kawasan yang tak tutup kawasan putih lah kan, kawasan yang berwarna putih. Soalan ni dia minta kamu cari yang kawasan berwarna putih. So luas yang tidak dilitupi maksudnya ambil luas kolam tolak dengan luas jambatan lah. Betul tak? Ada tak cara lain nak cari luas kawasan putih? Ada tak? Nak cari luas kawasan putih? Ada. Tak ada? Suati baru masuk Ya cikgu. Okay, tak apa. Video hari ni saya record. So nanti kamu boleh buka Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Okay, sekejap. Okay. So kalau kes macam ni, ikutlah idea apa yang kamu rasa kamu boleh faham. Kadang-kadang dia banyak jalan kerja kan. Okay, kalau kamu boleh faham yang macam ni, yang ni direct je ni, dia ambil dulu luas semua, dia tolak luas jambatan. Yang ni yang senang lah. Okay, luas kolam makna dia lebar darat dengan panjang. So lebar darat panjang ialah 2Q darat dengan P. 2Q darat dengan P. Ada juga orang tulis P darat 2Q pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, contoh lah katalah saya tulis kat sini. Luas kolam. Ada orang dia tulis 2Q darat dengan P. Ada orang dia tulis P darat dengan 2Q. Dua-dua boleh diterima. Operasi darat kan? Tak ada masalah. Okay. Kemudian luas jambatan. Luas jambatan masalah dia kat mana? Okay. Ni panjang ni berapa ni? 2Q. Kat sini. Dia bagi dah 2 kan? Jadi senang lah. Jadi luas jambatan 2 darat. Okay, saya tulis. Saya buat asing lah. Kalau dalam langkah kerja dia gabung sekali. Okay, saya share macam mana kita nak buat. Okay, yang ni luas jambatan. Jangan takut lah, mesti berani nak tulis. Apa yang kamu faham, yang kamu nak buat, kamu tulis. Contoh yang ni kamu nak cari luas kolam. Kan? Ambil je tulislah perkataan luas kolam. Kalau lah tak mau juga tulis kolam, boleh je tulis petak besar macam ni. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Janji kamu keluar. Tapi yang terbaik kamu tulislah luas apa. Kalau dia ada huruf contoh A, B, C, D, kamu tulislah luas A, B, C, D. Ikut kesesuaian lah. Okey, luas jambatan. Jadi dia akan dapat 2Q darat dengan 2. Boleh juga ditulis sebagai 2 darat dengan 2Q. Dua-dua diterima. Okay. So kalau yang ni, bila kamu darat, contoh yang atas ni kamu akan dapat 2PQ. Yang bawah kamu akan dapat 4Q. Okay, yang ni saya buat secara basingan. So saya cari luas kolam, and then saya cari luas jambatan. Kemudian baru saya jawab luas yang ditanya. Contoh yang ditanya ialah luas yang tidak dilitupi lah. Okey, dilitupi sama dengan ambil je 2PQ tolak 4Q. So yang ni kita fakturkan, jawapan yang kamu dapat sama je lah. Okey. Contoh dekat sini, dia tulis luas yang tidak dilitupi. Kalau kamu nak ambil ayat daripada sini pun boleh juga. Salin balik ke luasan kolam yang tidak dilitupi oleh jambatan mini. Tak apa, tak ada masalah nak buat ayat sendiri ke ataupun nak ambil terus daripada ayat yang diberi pun tak ada masalah. Janji membawa maksud yang sama. Okey, clear dah? Yang ni saya tunjuk secara basingan. Saya cari dulu asing secara basingan, dia baru saya gabung. Boleh juga. Macam kat soalan dia nampak ringkas sebab dia terus tulis. Sebab kat formula atas ni dia dia luas kolam tolak dengan luas jambatan. Mana-mana pun tak ada masalah. Yang mana yang terbaik? Dua-dua baik. Dua-dua adil je, tak ada beza pun. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak cikgu. 3 markah dah. Kalau nak banding dengan yang soalan bahagian B tadi,
Senang kan soalan B untuk dapat 3 markah, tapi berbeza dengan soalan bahagian C. 3 markah kamu perlu ada perlu faham konsep untuk dapat markah. Lepas tu kena tahu cara dia. Okey. Okey, untuk soalan B dia kata apa ni, sambungan kot. Sekiranya lebar kolam ini ditambah 2 meter dan panjangnya ditambah 3 meter, hitung keseluruhan kolam ikan itu. Okey, dia kata lebar tambah 2, maksudnya lebar yang terbaru. Okey, kalau rasa tak mau contoh gambar aja, kamu nak lukis sendiri contohlah kan. Boleh, tak ada masalah. Okey je lah sendiri. Okey. Kemudian kita ambil yang asal lebar dia 2Q. Okey. Asal lebar dia 2Q. So lebar dia tambah sebanyak 2. So tambah 2. Okey, panjang pula dia tambah 3. So panjang P tambah 3. Macam tu. Kalau nak tulis 2 tambah 2Q pun boleh. Nak tulis 3 tambah P pun boleh. Tak ada masalah. Saya dah explain dah tadi kan. Penggunaan simbol tu. Okey, bila kita dalam tajuk ungkapan algebra, kamu nak tukar tempat, simbol bawa sekali, follow je. Okey, kemudian dia minta kamu cari luas. Okey, so yang ni tak ada masalah lah kot, saya rasa kan. Luas kolam je. So, luas kolam, panjang, darat, lebar, ambil panjang ni, darat dengan sini. Tapi untuk soal yang ni saya tak berapa berminat langkah kerja ni. Saya tak berapa minat lah. Kalau saya tak minat yang macam ni. Saya akan tulis macam ni. Okey, luas kolam ialah ambil je 2Q tambah 2 kurungan P tambah 3. Macam tu. Lepas tu kamu darab macam yang kita bincang tadi, tajuk kembangan. Okey, ni saya bagi clue. Kalau tak mahir lagi kembangan, study balik. Kembangan kalau tak mahir lah. Maksud saya bincang tapi mungkin kamu nak bagi faham lebih lagi ataupun kamu nak explore lebih lagi, pergi kat YouTube ataupun buat latihan. Okey, kembangan. So yang ni darab lah, ikut anak panah yang kita bincang tadi ada 4 tu. Tapi kalau kamu dah biasa tak perlu tulis anak panah. Okey, so kita ada, boleh nak imagine lah yang ni dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. So ada 4 anak panah. Okey, anak panah pertama berapa jawapan dia? Saya tak buat anak panah ni. Tengok kamu biasa dah. Sepatutnya yang memang kena latih tau. Apa dia? Buat sikit. 2QP. Okey. Sekejap. 2QP. Okey. Kemudian anak panah yang kedua. Anak panah yang kedua. 6Q. 6Q macam ni Afiq. Okey, 6Q. Tak berapa nak sesuai 6Q. Kekurangan. Apa tu tertinggal satu benda Afiq? Apa dia? Tertinggal apa dia? Positif 6Q. Positif. Untuk ungkapan algebra, kat bahagian depan kalau lah positif kita tak tulis. Kalau negatif kita tulis. Tapi kalau kamu nak pergi nak tulis sebutan seterusnya, kamu kena ada simbol. Simbol apa? Positif. Positif kan? Dia adalah operasi tambah dengan operasi tolak. Okay, mesti kena tulis lah. Okay, kalau tak tulis macam ni lah. Kan? Okay, so tulis. Okay, yang ketiga, anak panah yang ketiga, boleh imagine dah kan? Yes, positif 2 P. Okay. Okay, anak panah yang keempat. Yes, positif 6 ataupun tambah 6 lah. So bila jadi macam ni, simbol ni dia akan dia akan orang tempat kita sebut sebagai tambah. Sebut sebagai tambah. Kalau operasi tolak kita sebut sebagai tolak. Tapi masa kita darab tadi kita sebutlah positif negatif kan. Yang tu masa lain. Okey. So bila sampai kat sini tengok balik. Ada sebutan serupa?
Ada tak sebutan serupa? Tak ada? Kalau tak ada habis Okey. Sebutan serupa maksud dia kalau kat sini QP, partner dia QP juga ataupun PQ. Kalau yang tak ada geng tu kita tak ada lah. Okey, itu saja. Nah, kalau tak ada sebutan serupa maknanya inilah jawapan akhir kamu. Apa maksud akhir? Jawapan yang last. Jangan, tak boleh dah sambung bahagian lagi. Di bawah tak ada dah. Ni bahagian yang last. Okey, selesai. Tapi saya lah kan. Ni jalan kerja ni saya tak berapa minat ni. Ni kat sini. Sebab dia letak kat sini pun darat juga. Bagi saya tak perlu sebab kita tahu kurungan tu adalah operasi darat. Okey, last lah untuk pagi ni. Ni salah satu lagi ni. Ni pun tajuk kapan algebra tu lah kan. Okey, yang ni kalkulator pun boleh guna ni. Okey, kita tengok balik. Encik Mutu ingin membina sebuah kolam ikan seperti Encik Arif tetapi berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Luas kolam yang dirancang beliau ialah X kuasa 2 tambah 10X tambah 25. Hitung lebar kolam Encik Mutu. Okey. Kamu kena imagine lah. Kalau tak boleh naik imagine, buatlah lakaran. Okey, contoh lakaran. Bentuk apa tu? Tengok balik dekat soalan. Encik Mutu dia nak bina kolam ikan tapi bentuk dia ialah segi empat sama. Okey, so lukislah segi empat sama. Jangan duduk confuse segi empat sama tu macam mana. Tak perlulah kan. Tapi lakaran ni tak perlulah kamu ambil pembaris, ukur setiap garis. Memadai kamu lukis bentuk yang menghampiri. Okey, nak bagi lagi confident, letak simbol, habis cerita. Jadilah segi empat sama. Walaupun lukisan kamu mungkin panjang sisi dia tak berapa sama. Tapi sebabkan ada simbol, automatik samalah. Okey nah, itu adalah lakaran. Kalau lukisan sebenar kamu kena lukis guna pembaris dengan dia punya ukuran yang tepat. Okey, ni lakaran lah. Okey, dia kata kalau kita tengok balik segi empat sama, maksudnya apa yang sama ni? Apa yang sama? Ni dengan sini sama kan? Maksudnya panjang sisi yang sama. Kalau sini X, kat sini pun akan jadi X. Kalau sini P, kat sini berapa? P. P. Kalau kat sini X tambah 2, kat sini? X tambah 2. Sama. Okey, masalah dia sekarang ni, dia tanya perkenaan dengan hitung lebar kolam. Okey, sebelum tu dia ada sebut perkenaan dengan luas kolam. Itu satu maklumat lah yang kamu kena ingat. Lepas tu soalan pula tanya lebar. Okey. So antara luas dengan lebar tu kamu kena tengok yang mana perlu kamu dahulukan. Lebar memang kita tak tahu kan sebab soalan tanya. Luas tu lah. Yang luas tu lah yang kamu kena keluarkan dan kamu kena bagi faham. Okey, kita buat macam ni. Okey, luas kolam lah kan. Okey, luas kolam ialah X kuasa 2 tambah 10X tambah 25. Luas kolam ni, kalau kita ikut balik, okey, yang kamu belajar sekolah rendah. Okey, panjang, darat dengan lebar. Tapi kolam kita berbentuk segi empat sama. Makna dia panjang dengan lebar dia sama lah. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok gambar rajah, kita kena tahu berapa nilai di sini. Tu cerita dia. Okey. Okey, saya bincang secara umum dulu. Katakanlah saya letak kat sini huruf X. Kat sini pun akan jadi huruf X. Makna dia luas dia X darab X. Macam tu.
Kalau saya letak dekat sini X tambah 2, kat sini pun akan jadi X tambah 2. So X tambah 2, X tambah 2. Macam tu. So yang kita nampak sekarang ni, ini dengan ini akan jadi sama. Okay, kemudian kamu kena faham, okay, jawapan ni, okay, dia adalah hasil kembangan bentuk yang macam ni. Sebab apa? Bila X darab X, kamu akan jumpa X kuasa 2. So kamu sekarang, kamu akan nampak bentuk yang macam ni. So sekarang ni, ini bukan jawapan lah. Ni sebab saya kata, saya buat macam contoh lah kan. Fahamkan. Fahamkanlah. Okay. Ya, Winisri. Okay, kalau nak selesai, nak ni, kamu kena guna konsep. Kena guna konsep apa Okay, dia boleh guna kalkulator. Okay, sana saya try guna kalkulator. Okay, ambil kalkulator sekarang. Okay, yang ni bawah tajuk kuadratik ya. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu tekan mode. Okay, kamu on kan kalkulator, lepas tu okay, ready. Okay, kamu tekan mode. Sampai jumpa EQN. Okay, lepas jumpa EQN, kamu tekan nombor 1. Dia akan keluar. Saya pasang kamera. Okay, saya ulang balik. Okay, mode. Tekan mode sampai jumpa EQN. Okay, 1 kan. Okay, tekan nombor 1. Okay. Lepas tu, dia akan keluar ni unknown ni. Yang ni kita tak mahu, kita tekan yang ni. Anak panah yang ke kanan ni. Okay. Dia akan keluar degree. Okay, kita punya soalan tadi X kuasa 2 kan? Maksudnya degree kita ialah 2. Kita tekan 2. Okay, kemudian dia tanya A. A tu apa dia? Lepas tu dia tanya B. And then dia tanya C. Okay, so A tu apa dia? Okay, A dia ialah kamu ambil di sini. Yang ni teknik kalkulator A ni ialah sebelah X kuasa 2 ni tak ada apa, maksudnya 1. So A ialah 1. Lepas tu B sebelah X, okay, iaitu 10. Dan C 25. ni 25. 25. So kamu gantikan A tu 1, lepas tekan 1 kamu tekan sama dengan. Sekali dia keluar B pula, masukkan 10, tekan sama dengan. Kemudian dia keluar C pula, masukkan 25, tekan sama dengan. Okey, jawapan yang kamu nampak apa dia kat kalkulator kamu? X sama dengan? Dapat tak? Tekan kat kalkulator. Cikgu. Okey. Mana kalkulator sini? A kan, kamu tekanlah nombor 1. Tekan 1, tekan sama dengan. Okay, B pula tekan 10. Negatif 5. Lepas tu C pula kan, C 25. Kalau positif, kalau negatif, letak negatif. Okay, dapat negatif 5 kan. Okay, lepas tu kamu tekan sekali lagi sama dengan. Ada lagi huruf X. Dia terus pergi ke A kan.
Okey, maksudnya X ni ada satu je. Okey. Nanti kita cuba lagi tajuk ni. Ataupun kamu boleh je lah pergi YouTube ke apa, buat santai-santai. Okey. Kamu akan dapat X negatif 5. Sepatutnya satu lagi jawapan. Tapi yang untuk kes ni dia ada X satu je. Maksudnya nilai X tu sama. Dua-dua. Mana? Okey. So X dia sama. Okey, jadi kat sini kena reverse balik. Okey, ada itu saja kalau ingat balik. Okey, so sini dia akan jadi X. Sini negatif, dia akan jadi positif. Okey, sini pun sama. Okay. So luas kolam kita. Ini saya sikit. Yang ni Jadi A dia. Maksudnya langkah kerja daripada sini turun ke sini. Okey, daripada sini kamu kena buat pemfakturan. Yang ni kita panggil pemfakturan. Okey, pemfakturan ni banyak jenis. Ni yang mempunyai ni sama. Kedua-dua kurungan tu dia punya bahagian dalam dia sama. Okey, yang saya ajar tadi saya guna kalkulator. Lepas tu saya patah balik. Okey, ni teknik yang selalu digunakan lah sampai form 5. Okey, cara dia ialah kita dapatkan dulu, ni sama dengan tak boleh depan. Okey, kita dapatkan dulu jawapan di kalkulator. Okey, kita dapatkan dulu jawapan di kalkulator. Nanti saya share video yang mana-mana ni lah untuk kamu tengok balik. Okey, di kalkulator kamu dapat, tapi disebabkan kalkulator kamu tu dia keluar sekali je huruf X, maksudnya X dia sama. Selalunya kita buat adalah untuk kes lain, dia akan keluar X yang ni lah, negatif 5, yang satu lagi tu lain. Yang tu kes lain. Yang ni kalau dia keluar salib satu je, maksudnya dia akan sama. Dan kamu janganlah faham, kita sekarang belajar luas. Luas ni maksudnya ini panjang ni, darat panjang ni. Okay, so bila panjang ni, darat dengan panjang ni, dia macam X kuasa 2 lah. Kan cerita dia sini dia akan jadi macam X kuasa 2. Okay, so sekarang mana dia? Okay, bila sampai ni saya akan patah balik untuk buat kurungan. So sini akan jadi X tambah 5. Okay, sini pun X tambah 5. Okay, kalaulah kamu confused, kamu cuba darat balik. Okay, cuba darat balik, buat kembangan, sama tak jawapan atas? Macam itulah cara kita nak buat semakan jawapan. Okay, so di sini kita dapati bahawa ini dengan ini merupakan apa dia? Lebar. So kita boleh nyatakan lebar kolam ialah X tambah 5. Kalau saya lukis kolam, ni sama kan? Okay. Tak comel pula. Okay, kalau saya lukis kolam, ni macam kan, makna dia ni sini inilah X tambah 5, ni X tambah 5. Tu macam tu. Jadi X tambah 5 ni merujuk kepada lebar. Sebab soalan tanya lebar kolam ataupun panjang pun boleh kan. Lebar ke panjang ke tak kisahlah. Jadi sinilah. Inilah idea dia untuk dapatkan lebar dia. Okey, yang ditunjuk dalam jawapan ni ni kaedah darat silang. Tapi saya jarang gunalah. Sebab bila masuk form 5 nanti banyak nak guna kalkulator. That's why saya ajak terus guna kalkulator. Cuma penggunaan kalkulator ni kamu kena explore lebih lah sikit. Nak explore lebih tu bukannya apa. Bukan tengok YouTube lama. Ambil soalan, cuba buat, tekan kalkulator. Lepas tu dapat jawapan,
patah balik untuk dapatkan kurungan ni. Nanti saya ingat kalau ada masa lapang saya akan buat satu bengkel lah dengan kamu berkenaan dengan algebra. Algebra ni sebenarnya banyak. Dia punya fokus dia banyak. Kamu kena tahu banyak perkara. Kalau yang ni dalam teks pun ada darat silang. Kita ambil yang ni. Okey. Ni. Kalau saya dulu saya buat macam ni. X kuasa 2 tambah 10 X tambah 25. Ni kita panggil darat silang ni. Kat sini akan jadi X. Kemudian kat sini 25. Kita tahu dia adalah bentuk segi empat sama. Jadi kita tahu bahawa nilai di sini dengan sini akan sama. Jadi 25 ni adalah hasil darat 5 dengan 5. Kan 5 dan 5 25. Ada tak nombor lain? Nombor yang sama didarabkan dapat 25. Ada tak? Tak ada kan? Jadi mesti 5 lah. Lepas tu pula dekat sini positif. Jadi automatik dekat sini akan jadi positif. Okey, kenapa pula? Yang ni banyak lagi nak bincang satu jam pun tak habis. Okey. Saya tulis yang ni dulu. Okey, X darab X dapat X kuasa 2. Positif 5 darab positif 5 dapat positif 25. Okey. Kemudian macam mana nak kaitkan dengan 10? Okey, 10 ni dia macam ni. Okey. Kita darab silang. Kita tengok anak panah yang saya bina. Okey, anak panah. Makna kamu darab ikut anak panah. So anak panah saya yang pertama, yang ni pun tak apalah, tak kisahlah mana-mana pun. Ni kan, okey kata yang sini. Jawapan di sini. X darab dengan positif 5. Kita akan dapat positif 5X. Yang ni pula X darab dengan positif 5, kita akan dapat juga positif 5X. So bila kita total, kita akan dapat 10X. 10X. Ya. Ni teknik lah. Orang cakap yang ni pun senang. Saya dulu masa sekolah memang saya guna yang darat silang ni. Ni 10X. Positif 10X. Penting tak positif tu? Positif 10X. So kalau sama, baru kita boleh tulis sebagai X tambah 5, X tambah 5. Kalau sini negatif pula, maksudnya kat sini kamu kena tukar lah. Negatif 5. Ya. So ini jawapan yang kamu dapat ni. Okey. Tapi soalan kamu kena faham soalan tanya apa? Soalan tanya lebar. Okey, untuk kes ni sebab segi 4 sama, panjang dengan lebar dia sama lah kan? Jadi ambil yang ni lah. Kan sini, darat sini, dapat balik. Macam tu saja. Okey, saya rasa untuk hari ni yang ni sajalah kot lah. Saya tak pergi lebih lanjut sebab detail lah bahagian C ni kan. Nak dapat berapa markah? Okey, bahagian C ni, dia soalan dia macam ni. Contoh soalan 1, dia ada pecahan A 3 markah, B 4 markah, so dah 7 dah. C 3 markah, so 10. Satu soalan 10 markah. Soalan A senang sikit. Soalan B dia up sikit. Soalan C macam ni lah. 3 markah juga tapi apa dia? Susah tak? Kena ada ilmu matematik tu, kena faham. Kalau tak faham matematik, automatik kamu baca soalan saja tak boleh jawab. Tu yang so kesimpulannya kena praktis bahagian C banyak kalau nak cemerlang. Okey, saya rasa untuk kelas hari ni kita habis puasa 9.40 kan? Okeylah tu. Okey, so untuk hari ni setakat ni sajalah nah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Apa? Tak cukup. Okay.